Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi live hari ini saya ingin membuat mengulas satu perkara yang tengah giat dibincang secara dalaman di merata ya, dalam parti dan sebagainya, dan ini saya ingin ulas dan juga saya ingin lebih bertumpu kepada soalan pendengar, dan saya akan membacakan ya secara am beberapa soalan juga audience secara terkumpul ya. Saya 3-4 soalan daripada YouTube yang telah saya kumpul minggu lepas ya. Jadi jika anda menonton di YouTube, terus bertanya soalan. Jadi hari ini saya akan menumpu kepada soalan dari saluran lain dan juga soalan terkumpul, 3-4 soalan yang saya fikir perlu disentuh dari YouTube. Okey, jadi saya mulakan. Sekarang ni semenjak kemunculan Rafizi Ramli, dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Kemudian pelbagai teori dilontarkan dan oleh puak-puak UMNO, oleh puak-puak pembangkang dalam PH pun banyak teori dilontarkan, dan dia diserang bertubi-tubi ya oleh khususnya blogger-blogger Najib atau pro Najib dan juga orang-orang dari dalam PH ya, blogger-blogger Laskar dan sebagainya. Dan ada persepsi ditimbulkan bahawa Rafizi ini sebenarnya ada anti Anwar dan dia sedang bertanding atau akan bertanding jawatan timbalan Presiden PKR, dan ini sebenarnya akan membawa masalah kerana dia memang tak sehaluan dengan Anwar. Jadi saya diminta ulas dan selama ni saya tidak ingin ulas. Sebab saya kata Rafizi balik lah. Dia itu bukan hal saya. Dia nak ceburi bidang politik ke, dia tak nak ke, itu hal dia lah. Tetapi diminta juga oleh ramai orang. Jadi ini anda boleh anggap soalan terkumpul lah. Saya tengah jawab ni. Okey, daripada ramai dalam YouTube dan juga dalam saluran lain seperti Facebook dan sebagainya. Jadi apa pandangan saya? Dan saya juga ingin mengaitkan perkara ni dengan beberapa polemik yang telah timbul di dalam grup-grup media sosial, bukan hanya di Facebook tetapi di WhatsApp dan sebagainya. Okey, dan apakah sebenarnya situasi perkara ni dan apakah pandangan saya? Okey, baik. Pertama sekali saya ingin mulakan dengan memberitahu bahawa sekali lagi Rafizi balik itu hal dia. Saya tidak ada kritikan atau komen atau apa-apa. Cuma ada pernah sekali saya komen apabila ditanya spesifik berkenaan dengan 2-3 perkara yang telah diutarakan oleh Rafizi, dan saya cuma memberitahu bahawa Rafizi perlu berpandu kepada data, kerana saya lihat kebelakangan ini dia selit dengan propaganda. Okey. So, last time sebelum PRU 14, Rafizi claim to be a data man. Jadi, data bercakap lain, ada kalanya Rafizi bercakap lain. Jadi, saya lihat ada unsur propaganda. Okey. Oh, itu sahaja. Saya tidak ingin lanjut. Itu menjawab soalan audience lah. Tetapi sudah timbul polemik di dalam banyak grup sebenarnya. Grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook ya, yang di mana penyokong-penyokong parti, tak kira UMNO, okey, UMNO, Pejuang, even warisan, tapi warisan sikit ya, dan juga muda. Okey, mereka menimbulkan persoalan mengapakah Rafizi sedang keluar dengan kononnya ada formula baru, tetapi
Yang lain ni, parti-parti lain secara dalaman tidak boleh atau mampu membuat satu perkara yang seperti mana yang dilakukan oleh Rafizi. Dan ini tengah hangat dibincangkan malah di dalam UMNO sendiri. Page-page kuat UMNO, grup-grup kuat UMNO telah memberi amaran, ya, berhati-hati, ya, dengan formula Rafizi ni. Okey. So mengapa kita tidak buat? Di Pejuang pun hangat dibincangkan dan di parti-parti lain. Okey, saya tidak ingin pergi spesifik kepada mana-mana parti. Nanti saya dituduh ada agenda. So secara am, okey. Apa yang dikatakan formula Rafizi ni, okey. Rafizi telah capnya sebagai formula. Ada orang akan cap sebagai strategi. Ada orang akan kata pendekatan. Ini semua tolak tepi. Apa yang dia tengah buat, okey, adalah perkara yang dari satu sudut ianya betul dan harus. Dan sebelum Rafizi muncul, telah pun saya ceritakan berkenaan perlunya dan harusnya diberi satu formula baru kepada rakyat oleh parti-parti alternatif. Dan saya ada buat cadangan. Dan anda lihat cadangan saya sebenarnya telah mengganggu-gugat Barisan Nasional. Mereka betul-betul takut dengan cadangan itu, sehingga dikerah beberapa puak untuk menggembar-gemburkan kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang merancang penubuhan GPN dan The Rakyats Council, yang sebenarnya hanya cadangan saya, bukannya sesuatu yang Tun sedang lakukan. Jadi ini telah menimbulkan ketakutan mereka, sehingga mereka telah bantu tularkan satu perkara ni supaya menimbulkan kekeliruan dengan harapan mungkin kita gaduh. Okey, tetapi tak berjayalah rancangan mereka tu. Okey. Dan secara tidak langsung ianya kena balik kat puak-puak yang cuba gembar-gemburkan perkara ni, kerana akhirnya perkara cadangan MP GPN dengan Rakyats Council ni menjadi tular, sehingga satu negara tahu berkenaan dengan cadangan ini. Jadi ini menunjukkan puak Barisan Nasional amat takut jika ada satu penyelesaian diberi kepada rakyat, kerana itu sebenarnya adalah perkara asas yang perlu menjadi tumpuan kepada parti-parti alternatif, iaitu bercakap kepada rakyat, bukan cakap pada diri sendiri. Sekarang ni, okey, di dalam banyak parti, termasuk UMNO ke, Pejuang ke, Warisan ke, Muda ke, mereka bertumpu kepada bercakap kepada diri mereka sendiri, bukannya kepada rakyat. Tetapi UMNO boleh, walaupun strategi dia salah dari sudut itu, dia boleh terlepas. Sebab apa? Sebab alternatif gagal memberi formula baru, alternatif gagal bercakap kepada rakyat. Jadi walaupun UMNO melakukan kesalahan sama, dia cakap pada diri sendiri, tetapi dia boleh menang sampai majoriti 2/3 di Johor, walaupun lebih 70% rakyat menolak UMNO, sehingga menjadi satu kepelikan dalam sistem demokrasi negara ni, dalam sistem pilihan raya demokrasi negara ni, di mana parti yang menang teramat besar majoriti dia paling tidak diterima rakyat, dan secara moralnya telah menjadi satu kegagalan sistem pilihan raya, dan seharusnya keputusan tidak diterima dari sudut moral. Ya, ramai tidak ingin keluar mengundi, tapi bila ramai tidak ingin keluar mengundi, ianya memihak kepada orang yang tidak diterima majoriti rakyat. Bayangkan 2/3, tapi lebih 70% atau hampir 70% tak nak dia. Jadi dia, UMNO ni, boleh melakukan kesalahan, iaitu tidak memberi penyelesaian yang boleh diterima rakyat, selagi kesalahan yang sama dilakukan oleh pihak pembangkang, khususnya alternatif. Apabila rakyat tidak keluar mengundi, majoritinya kita boleh yakin bahawa mereka tidak keluar mengundi bukan sebab mereka frust dengan PH, sebab PH dah ada lama. Jadi bila mereka tidak keluar mengundi, mereka kebarangkalian tinggi frust sebab
parti-parti alternatif tidak beri formula baru, penyelesaian baru. Tidak bercakap kepada rakyat what to do, what they are going to do. Mereka lebih bertumpu kepada bercakap sesama sendiri. So saya tahu ada parti-parti yang sedang membuat inisiatif-inisiatif dalaman, memperkasakan barisan kepimpinan di pelbagai peringkat, memberi latihan-latihan, ceramah-ceramah. Itu adalah perkara dalaman parti yang sentiasa perlu dilakukan. Itu bukannya strategi nak menang pilihan raya. No. Bayangkan anda ada satu syarikat besar. Syarikat ini, anda tiba-tiba tukar strategi, anda fokus kepada memberi latihan bertubi-tubi kepada pekerja-pekerja di pelbagai peringkat. Cara nak menajamkan skill mereka, cara nak meningkatkan prestasi mereka, cara nak meningkatkan kemahiran mereka, tetapi anda tidak bertumpu lagi kepada persekitaran luar dengan bercakap dengan syarikat-syarikat lain, bisnes-bisnes lain, mengapa mereka perlu berurusan dengan anda. Lambat laun, anda akan ada satu skill task force yang cukup faham apa yang mereka perlu lakukan, tetapi tidak boleh lakukan apa-apa kerana penjagaan syarikat akan makin lama makin runtuh kerana anda tidak berinteraksi dengan luar, tidak beri sebab bagi mereka melakukan perniagaan dengan anda. So, rakyat sekarang adalah tumpuan. Mereka nak tahu mengapa saya perlu pilih anda. Jika saya pilih anda, apakah keyakinan yang anda boleh berikan kepada saya bahawa perkara yang berlaku di Langkah Sheraton tidak berulang? Jadi, apabila Barisan Nasional keluar dan menang 2/3 di Johor, tetapi ditolak hampir atau lebih 70% rakyat, ini menunjukkan yang tak keluar tu bukannya, majoritinya bukannya penyokong Barisan Nasional, bukannya penyokong Pakatan Harapan. Majoritinya tidak dapat satu mesej jelas daripada parti-parti alternatif mengapa mereka perlu keluar, apakah keyakinan yang boleh diberikan bahawa perkara yang berlaku di Pakatan Harapan tidak akan berulang sekiranya mereka keluar dan menyokong parti-parti alternatif. Seperti yang telah saya katakan banyak kali sebelum ni, rakyat sekarang dah sampai tahap mereka tidak ingin tahu siapa yang mengkhianati siapa dalam Pakatan Harapan. Bagi mereka yang mengkhianati mandat rakyat adalah Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan gagal menghalang pengkhianatan di dalam mereka. Bagi rakyat mudah, kami beri kepercayaan kepada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan telah gagal menghormati mandat kami kerana gagal menghalang pengkhianatan dalaman. Itu saja rakyat nak tahu. Jadi kalau kita nak formula baru. Jangan datang cerita kepada kami PKR gabung dengan DAP, gabung dengan Amanah, gabung dengan Pejuang ke, gabung dengan ini ke. Itu formula sama, tak ada wow factor baru. Dulu ada wow factor pun kami undi lah, akhirnya jadi dalca. Jadi mereka nak wow factor baru, mereka nak penyelesaian baru. Itulah sebabnya saya telah cadangkan satu penyelesaian berupa The Rakyats Council yang menerajui satu gabungan yang telah saya cadangkan, iaitu Gerakan Pejuang Nasional. Tapi itu hanya cadangan sahaja, satu daripada mungkin berbelas-belas cadangan yang boleh diutarakan. Pentingnya kita bercakap pada rakyat, dan percakapan sedemikianlah yang akan dapat respons daripada rakyat. Mereka setuju, mereka tidak setuju, dan mereka akan memberi, jika tidak setuju, cadangan-cadangan lanjut yang boleh dipertimbangkan oleh parti. Jadi itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh kepimpinan parti-parti. Bercakap kepada rakyat. Okey, ini formula baru. Formula ini kami dah jauhi. Kami dah cari jalan untuk tidak lagi dibelenggu dengan polemik siapa nak jadi Perdana Menteri. Formula baru ni kami boleh yakinkan anda bahawa gabungan ini mampu menjadi kingmaker besar yang seterusnya mampu menubuhkan satu kerajaan dengan majoriti terlalu besar agar jika berlaku pengkhianatan, kebarangkalian amat tipis bagi kerajaan jatuh. Itulah intipati cadangan saya, iaitu penubuhan The Rakyats Council diikuti dengan Gerakan Pejuang Nasional. Jadi rakyat akan
pertimbangkan dan kemudian mereka akan menilai. Mereka akan bertanya banyak soalan. Siapakah yang akan duduk dalam Rakyat Council sebagai contoh? Siapakah yang akan macam mana kita nak percaya parti-parti ni? Mengapa parti ni? Mengapa orang tu? Jadi dengan feedback ini, parti-parti yang berkaitan boleh menajamkan lagi cadangan mereka. Okey. Kalau asyik dalaman, tajamkanlah, buatlah seberapa baik yang mungkin. Kalau rakyat tidak yakin, kantoi juga. Ini masalah yang sedang dihadapi di pihak alternatif. Semua, bukan satu, bukan dua, semua yang saya lihat. Dan kemudian keengganan menerima hakikat ini. So, ini dapat saya perhati daripada respon-respon pihak-pihak tertentu apabila orang yang peka, yang sedar bahawa puak alternatif gagal berkomunikasi dengan rakyat, apakah penyelesaian yang mereka ada. Saya lihat respons-respons lebih kepada defensif, ya, cuba mempertahankan diri, memberi alasan-alasan mengapa apa yang mereka lakukan betul. Jadi saya rasa ada sikap bukan hanya disebabkan ego, tetapi ada sikap duduk bawah tempurung dalam kepompong keyakinan palsu. Dan andai kata pilihan raya umum ke-15 tercetus dalam masa terdekat maksud saya dalam sebulan dua ni, dengan apa yang telah saya lihat, amat sukar bagi meyakinkan majoriti rakyat untuk keluar mengundi. Ya. Saya mengaku pilihan raya umum tidak sama dengan pilihan raya negeri. Jadi parti-parti alternatif ini akan menang sebilangan kerusi. Tetapi untuk cukup menyerlah, untuk menjadi ancaman besar kepada Barisan Nasional ni, anda perlu yakinkan orang keluar mengundi. Anda perlu bercakap dengan rakyat, beri keyakinan kepada rakyat bahawa mereka adalah fokus, bukannya parti politik yang fokus, kerana rakyat ramai dah hilang keyakinan terhadap sistem kepartian. Ya, mereka adalah fokus. Penumpuan diberi kepada masalah rakyat. Penumpuan diberi kepada keseksaan rakyat disebabkan kegagalan-kegagalan kerajaan selepas langkah Sheraton. Jadi apakah formula baru yang dibawa? Itu sebabnya ramai pihak sedang membincangkan Rafizi. Bukannya Rafizi efektif atau akan membawa perubahan. Saya tidak percaya Rafizi boleh menyelamatkan PKR. Ada maklumat dalamannya mencadangkan sebenarnya Rafizi bukannya bersengketa dengan Anwar. Itu semua sandiwara. Dari dalaman, di belakang tabir sebenarnya mereka dah sepakat. Dan apa yang Rafizi tengah buat sekarang ialah dia tidak ingin orang tahu bahawa dia sebenarnya sedang membantu Anwar. So dia benar atau tidak tak penting bagi saya. Dia menimbulkan persepsi dia ada formula. Sebenarnya apa yang dia buat mudah, dia cuma bercakap dengan rakyat. Dan dari sudut itu dia melakukan yang betul. Jadi disebabkan orang lain semua gagal melakukan perkara basic, perkara asas yang perlu, iaitu bercakap dengan rakyat, menyantuni rakyat, memahami rakyat, memberi penyelesaian kepada rakyat, maka apa jua yang Rafizi bercakap dengan rakyat itu, orang akan salah tafsir sebagai wow factor. Rafizi sedang bercakap dengan rakyat. Because at the end of the day, orang keluar mengundi tak keluar mengundi bukannya akan ditentukan oleh Rafizi. Dia akan balik kepada persoalan, adakah kita terima PKR? Tidak. Adakah kita terima DAP? Adakah kita terima amanah? Itu yang akan jadi persoalan pokok, bukannya satu individu yang bernama Rafizi. Okay. So, lakukanlah perubahan, bercakap dengan rakyat. Apakah pandangan anda terhadap hujah saya ni? Adakah anda bersetuju? Adakah anda tidak bersetuju? Atau adakah anda mempunyai pandangan lain? Sila tanyakan soalan.
saya akan jawab dari saluran yang bukan dari YouTube hari ini, tetapi penjelasan saya hari ini adalah berdasarkan soalan-soalan terkumpul dari YouTube. Jadi di YouTube teruskan memaparkan soalan anda dan saya akan mencari satu hari yang sesuai dan saya akan menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi ada apa-apa soalan sila bertanya dari sekarang. Francisco, kaum Melayu tiada pilihan, oleh itu mereka mengundi UMNO kerana inilah parti Melayu. Sebab tidak ada pihak lain yang sedang menyantuni rakyat dengan memberi penyelesaian, dengan memberi tumpuan kepada menjawab persoalan rakyat. Mengapa kita perlu percayakan anda? Setakat membaca slogan parti ke, membaca misi parti ke, membaca visi parti ke, itu tidak akan mengatasi apa-apa, kerana setiap parti, setiap kumpulan akan keluarkan misi, visi, slogan yang hebat-hebat. Tapi apa yang rakyat lihat adalah apabila mereka beri mandat mereka dikhianati. Jadi sekarang mengapa kami perlu keluar mengundi? Jadi tugas kepimpinan utama adalah untuk menyantuni rakyat. Kalau saya ada kemampuan dengan kumpulan saya ke siapa ke, saya tak akan tunggu siapa-siapa, saya akan keluar dan buat roadshow dan membuat perkara yang patut. Tetapi kemampuan saya amat terhad. So apa yang saya buat, yang mampu saya buat adalah untuk cuba memikul satu tanggungjawab, menggalas satu tanggungjawab yang tidak ingin digalas oleh ramai pihak kerana mereka tidak ingin ketua-ketua parti marah mereka kerana mereka takut nanti hilang jawatan ke atau hilang peluang untuk jadi calon ke. Jadi mereka senyap, tapi dalam senyap tu mereka bisik-bisik kepada saya, kepada pihak lain. Tak apalah, saya galas, saya pikul tanggungjawab ni untuk menyuarakan perkara ni kerana ini yang perlu. Okey. Okey, jika saya ada terlepas soalan, anda boleh ulang di bawah kalau ada lah. Okey. Kalau tak ada, saya Maliki Mikhail, tapi sampai sekarang tiada apa-apa untuk rakyat council dan kalau tengok sekarang senario adalah sama, dan kalau rakyat tak keluar lagi, BN akan menang besar lagi. Seperti yang saya katakan, saya hanya mencadang setakat itu sahaja. Saya tidak akan buat lebih dari itu. Kita semua perlu buat apa yang terdaya, itu sahaja. Francisco, okay, I've read your question. Okay. Zul Hasan, salam RJ. Nampaknya Rafizi masih relevan bila mana kita lihat Najib respon kepada apa sahaja yang diperkatakan Rafizi. Ini adalah sesuatu yang positif kepada PKR? No. Saya dah beritahu. Akhirnya, apabila rakyat nak keluar, rakyat masih hendak lihat satu formula baru yang boleh meyakinkan mereka, iaitu pengkhianatan yang sama tidak akan berlaku sehingga meruntuhkan kerajaan. Rafizi tidak membawa sebarang penyelesaian ke arah itu. Akhirnya orang akan lihat juga, bukan lihat Rafizi, dia akan lihat PKR. Kami tak boleh terima PKR sebab Anwar. Itu amat jelas daripada PRN Sabah, PRN Melaka, PRN Sarawak, PRN Johor, nak berapa PRN lagi. Ini mesej amat jelas. Jangan cerita Rafizi sampai Anwar beberapa hari sebelum PRN Sabah beritahu, menipu, dia ada majoriti yang meyakinkan untuk jadi Perdana Menteri, pun kena belasah di Sabah. Jadi nak cerita apa lagi? So, apa yang membingungkan pemimpin-pemimpin UMNO yang respon kepada Rafizi bukan sebab mereka rasa ada satu perubahan yang akan berlaku dalam PKR. No. Disebabkan mereka khawatir apa yang Rafizi lakukan akan mencetuskan satu kesedaran yang seterusnya akan menjurus kepada pihak-pihak lain melakukan sesuatu untuk memberi penyelesaian kepada rakyat
Dan bila rakyat melihat satu penyelesaian yang mereka yakin, ramai akan keluar mengundi. Itu yang ditakuti oleh UMNO. Rafizi mungkin trigger satu kesedaran. Ya. Tapi apa yang Rafizi buat is common sense. Okay. Chian Yik, tapi 4PM Persatuan Perniagaan Cina Selangor dan KL keluarkan statement bahawa mereka sokong statement Persatu Niaga Cina Pulau Pinang. Mereka cakap Najib sebagai perompak negara tidak harus. Ya. Itu yang saya beritahu dalam talk show yang lepas dan sebagainya. Saya kenal betul dengan lanskap politik sosial Pulau Pinang dan saya tahu bahawa Najib pakar sandiwara, pakar persepsi. Apa yang dia buat, hampir semua atau ramai daripada mereka yang ada dalam satu event yang Najib masuk itu semuanya dikerah. Perkara ni sudah dilakukan oleh Najib sejak 2013 sebelum PRU 13 lagi di Pulau Pinang. Dan saya lihat macam mana ianya dikerah sebab saya terlibat dalam. Ya. Boleh kerah sampai jangan kata beratus, beribu orang berkumpul. Ya, dengan bantuan puak-puak tertentu. Ada juga melibatkan bayaran. Ya. Tetapi saya tahu yang itu bukannya petanda apa-apa. Bila orang dikerah macam tu, saya tahu macam mana mereka dikerah. Yang penting kita lihat kenyataan Dewan Perniagaan Cina yang adalah representasi yang terbesar. Ya. Persatuan-persatuan, pakar-pakar industri, tokong-tokong Cina dan sebagainya. Ramai keahlian dia. Apa yang dia kata betul. Tidak benar kaum Cina, Pulau Pinang mengalu-alukan kedatangan Najib. Najib cuba buat sama di Johor. Akhirnya Presiden satu persatuan Cina keluarkan kenyataan. Kami kesal dengan lawatan Najib ke sebuah tokong Cina. Ya. Dan kemudian seperti yang anda kata, persatuan-persatuan lain pun sudah bersuara. Jadi kita lihat keputusan pilihan raya negeri pun, kita lihat majoriti rakyat, hampir 70% menolak Najib, menolak Barisan Nasional sebenarnya. Tapi dia boleh menang sampai 2/3 sebab kegagalan parti-parti alternatif menyantuni rakyat dan bercakap dengan rakyat dan melakukan perkara paling asas yang perlu, iaitu memberi satu penyelesaian kepada rakyat yang boleh meyakinkan mereka untuk keluar mengundi. Maknanya tidak memahami nadi rakyat. Ya. Okey. Alim Sam, salam RJ, tolong beri penjelasan mengenai MySejahtera. Saya tidak ada maklumat penuh. Saya masih sedang mengkaji. Bila sudah ada, saya akan komen. Saya tidak ingin komen hanya berdasarkan hearsay. Cuma satu, dari awal lagi saya tidak bersetuju atau menyokong sistem MySejahtera ni. Tapi lebih lanjut, bila sampai masa andai kata perlu, saya akan komen. Kalau tak perlu, saya tak komen. Terima kasih. Okey, Zul Motown. Jadi Rafizi tak relevan ke? Okey, anda rujuk balik live saya tak nak jawab. Saya rasa penonton pun tahu itu bukan yang saya katakan. Jadi anda rujuk balik ya. Dalam seluruh live ni saya tak sentuh pun Rafizi relevan tak relevan, malah berkenaan Rafizi secara peribadi saya setuju apa yang dia lakukan, tak setuju apa, banyak saya tidak ingin komen dan saya tak pernah kata dia relevan atau tidak relevan. Jadi saya sarankan anda rujuk balik live ini. Tak payah saya jawab. Okey. Jebat Sultan 2. Salam RJ. Ada kemungkinan tak berlaku darurat politik kerana politik sekarang dah jadi carca? Itulah yang kita harapkan, seperti yang telah saya jelaskan dalam live lepas. Kemudian anda rujuk YouTube Regi J. Siri Taudin, sesi saya bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah dan pemilik Inspirasi Kumade dan juga wakil dari Piagam Rakyat. Kami telah membincangkan perkara itu. Jadi apabila pilihan raya diadakan dan
ramai tidak keluar mengundi, keputusan pilihan raya tidak akan mencerminkan kehendak majoriti rakyat, dan secara moralnya parti yang menang seperti di Johor sebenarnya dari sudut moral tidak mendapat mandat rakyat dalam erti kata sebenar. Jadi ini tidak akan membawa kebaikan, ianya akan memburukkan lagi keadaan. Jadi kita tidak bersedia untuk ada pilihan raya umum. Itu pertama. Keduanya, apabila pilihan raya dicetus atas landasan yang salah, iaitu pihak yang terdesak untuk adakan pilihan raya dan melakukannya atas keterdesakan mereka, bukan disebabkan perlu pilihan raya atau disebabkan rakyat. Jadi terdesak sama terdesak bercatur sehingga tercetusnya pilihan raya, ianya akan membawa keburukan. Lihat sahaja di Melaka, sudah mula balik satu krisis. Jadi tidak harus diadakan pilihan raya. Apa yang perlu ialah sama ada di isytihar darurat politik, seterusnya ditubuhkan Mageran. Ini cadangan, ya, cadangan saya. Ataupun bubar parlimen, kemudian boleh lagi isytihar darurat politik dan cetus Mageran. Dan apa pun dengan Mageran dalam keadaan darurat politik ini boleh diteruskan melangkaui 2023 sehingga satu tahap di mana politik negara dapat dibersihkan, dapat disusun kembali. Okey. Sekarang tumpuan harus diberi kepada rakyat, bukannya kepada sistem kepartian. Ya. Sekejap, ya. Okey. Tun Perak, sekiranya Ismail Sabri dipaksa bubarkan parlimen dan sekiranya beliau dilantik sebagai PM interim, adakah Anwar dan kluster mahkamah membuat jajaran baru untuk menubuhkan kerajaan? Jika dah lantik sebagai PM interim, soal Anwar dan nak buat jajaran baru untuk cuba bentuk kerajaan baru tu semuanya atas budi bicara tuanku. Apa jua mereka buat boleh diabaikan. Itu semuanya budi bicara tuanku dan berasaskan keputusan tuanku. Ahmad Tamizi Abu Saman, adakah YDPA prihatin isu politik secarca merebak oleh UMNO ni? Saya tidak boleh tahu secara tepat, tetapi bukan sebab tidak pernah menghadap Yang di-Pertuan Agong, tetapi saya yakin institusi diraja faham benar perkara ni, dan ini kita boleh lihat daripada satu kenyataan bersama yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja dan yang YDPA setelah mereka bermesyuarat, ya, dalam pada berlaku darurat politik dulu di bawah pentadbiran Muhyiddin, di mana perkara-perkara yang saya dan pihak-pihak lain yang telah kami sentuh berkenaan kegagalan kerajaan dan sebagainya, semuanya disentuh oleh Majlis Raja-Raja dengan tepat. Itu menandakan mereka prihatin. Dan apa yang kami harapkan di atas keprihatinan ini, bahawa Raja-Raja Melayu melihat bahawa kerajaan masih gagal melakukan penambahbaikan biarpun ditukar kerajaan, kerana melibatkan gerombolan sama, malah keadaan makin teruk, makin mudarat. Ekonomi negara dah teruk di rantau ini. Jadi kesedaran saya yakin sudah ada, dan atas kesedaran ini diharapkan akan berlaku sesuatu yang boleh menyelamatkan negara kita, dan sesuatu yang saya harapkan itu tidak seharusnya lah pada pandangan saya pilihan raya. Dan puak-puak yang terlibat secara langsung dalam kerajaan ini atau kerajaan terdahulu selepas langkah Sheraton tidak harus dilibatkan dalam jawatan kuasa yang akan tadbir urus negara seandainya Mageran ditubuhkan, kerana kita perlu akur bahawa puak-puak ini, gerombolan ini telah gagal segagal-gagalnya, dan rakyat telah terlalu lama
menanggung seksa. Jadi itulah yang saya harapkan. Okey, saya rasa tidak ada banyak soalan hari ini. Jadi saya akhiri live lah, melainkan ada soalan baru. Jadi jangan lupa, sebentar lagi saya akan letak. Okey, ada satu soalan, Farid Hemizam. Bila agak-agak PRU15 akan diadakan bagi pendapat tuan? Sukar bagi saya tahu. Cuma yang saya tahu Kluster Mahkamah terdesak untuk mengadakan PRU15 dan sedang menekan Ismail Sabri untuk mengusulkan pembubaran Parlimen kepada YDPA biarpun dalam tempoh Ramadan. Itu yang saya difahamkan dan saya percaya. Okey. Salam kembali Zulkarnain. Okey. Jangan lupa ya, sertai saluran Telegram saya. Saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan. Pastikan anda klik dan baca. Dan sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.